Lepak Sembang Studio hari ini mendatangkan isu yang sangat hangat. Dia berpoligami, kenapa kami yang dipersalahkan? Jadi kita bersama Lepak Sembang mengupas isu-isu yang terkini dan juga yang panas sebagai pendapat-pendapat kita sebagai orang-orang awam. Sangat-sangat panas, sangat-sangat hangat guys. Sampai macam betul korang tengok lepas ni bersama dengan kita orang Lepak Sembang Studio. So sekarang ni kita sebagai orang awam ni, kita memiliki pandangan yang berbeza lah kan. Yelah, kita bukannya seorang ustaz ataupun seorang cikgu ke yang memahami tentang poligami, dan kita bukanlah aktor pun dalam berpoligami ni. So kita just bercerita tentang sebagai orang awam memahami apa itu poligami. Senang cerita, kita sendiri pun sebagai lelaki tertrigger lah dengan isu hangat pasal poligami ni. So mungkin dari side kita orang nak sharekan apa yang kita orang tahu, dan apa yang mungkin kita boleh bahaskan tentang isu hangat ni. Tapi sebenarnya poligami ni satu isu yang orang kata apa, sensitif dan panas weh. Bukan dekat wanita aja, dekat lelaki juga. Dekat lelaki betul. Kadang-kadang gila kita lelaki ni guys, ada satu isu viral yang bersebabkan poligami ni. Semuanya terbabit. Betul. Semuanya terbabit. Sebab dia ada pro and kontra, tapi banyak kontra pula dah jadi sekarang. Sampai kita pun kadang-kadang yang dulu isteri tak pernah check phone sebabkan isu ni bangkit, dah start pula dah check phone. Lepas tu dah pula start pula Kena. Dah start pula cakap, you jangan pernah ambil kereta Tesla. Apa kaitan dia kan? Saya pun, jadi kita pun cuba nak bangkitkan isu ni. Kenapa pula tak boleh ambil Tesla, tak boleh ambil Lamborghini tak boleh ambil benda-benda tu. So kita terpaksalah, macam saya sekarang ni ada keinginan dah kumpul duit, dah mampu nak beli Tesla, lalas naik van juga. Sebab macam kita netizen, kita tahu netizen ada pendapat masing-masing. Ada yang kata poligami ni orang kata bagus. Ada bagus dia. Betul. Ada poligami ni ada yang tak bagus dia. Betul. Jadi kita nak tahu poligami ni sepatutnya berlaku ataupun tak perlu dibincangkan sebenarnya. Dengan zaman sekarang ni, zaman-zaman netizen dekat social media kan. Betul. So bila dia up satu benda case ni, semua terbabit, terbabit. So tersangkut. Dengan tak adanya pengetahuan macam kita pun sebenarnya less pun pengetahuan pasal benda ni. So dari sinilah kita nak bincangkan, mungkin ada kefahaman yang mungkin input-input yang baru, sama-sama kita bahas. Actually kita boleh dapat belajar benda baru juga. Sebab kita mewakili pemahaman orang awam. Kita tak cakap pun kita ni ustaz, kita membela poligami ataupun kita menolak poligami, tak. Itu tu bukan bidang kita. Dan dan kalau tak tolak mungkin menarik. Tapi itu bukan bidang kita sebenarnya. Ya, bidang kita sekarang kita mengutarakan, bukan menselatankan. Mengutarakan apa pendapat, apa yang dibincangkan orang awam sebenarnya. Tak, dia sebenarnya macam aku ada baca satu artikel dekat Jais ni. Okey. Ini berpunca poligami Tak, ni. kat Jais Dekat Jais. Sebab Jais ni adalah bidang mereka. Sebab kita pun berjalan di atas garis panduan, di atas garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jais. Sebab mereka yang akan memandu kita bagaimana kita beragama. Jadi sampai aku tahu ramai tunggu apa benda kita cakap pasal poligami ni. Aku bagi tahu lah yang aku baca dekat Jais, sifat lelaki berpoligami ni, setiap lelaki normal memang menyimpan hasrat untuk berkahwin lebih daripada satu. Betul. Sekalipun dia belum pernah diuji dengan perkahwinan, sebenarnya keharusan berpoligami di dalam Islam adalah diberi kepada pasangan yang mempunyai masalah dengan perkahwinan yang sedia ada. Masalah macam mana tu? Kira bergaduh ke atau masalah? Mungkin jugalah, mungkin boleh jadi bergaduh tu satu, tapi bergaduh tu standard kan. Betul. Takkan tiba-tiba bergaduh terus nak berpoligami, betul tak? Mungkin ada masalah atau isu dalaman yang lain. Dekat sini dia nyatakan kebanyakan sebab atau masalah tersebut adalah berpunca dari pihak isteri, seperti sebab kemandulan, sakit, gila dan lain-lain. Dan dalam sesetengah keadaan pula ia juga boleh berpunca daripada suami.
Okay. So memang dia antara dua tu lah. Tapi yelah, apa yang menyebabkan benda tu terjadi poligami disebabkan ada dua tadi tu lah. Boleh punca pada isteri. Macam isteri mungkin kemandulan sakit gila. Dan macam untuk lelaki kat sini dia tulis pula misalnya keinginan seksual suami yang terlalu tinggi sehingga isteri sedia ada tidak mampu untuk beri layanan. Macam awak. Betul. Memang kadang dalam dunia medical tu pun ada dia sebut tentang apa tu? Hyperseksual betul. Yang mana terlalu ingin gairah. Yes. Jadi betul. Yalah, untuk nak mengelakkan apa, yalah ini atas apa yang orang bagi tahulah, untuk mengelakkan contoh nak melihatkan zina maksiat, betul. So itu dia ambil tindakan untuk berpoligami. Itulah jalan keluar yang Islam berikan untuk diharuskan berpoligami. Betul juga, betul. Dengan bersyarat. Ada syarat Ada Syarat-syaratnya. Dekat sini tulis adil dan mampu. Adil dan mampu. Macam mana tu adil dan mampu tu? Okey, tak apa. Tapi sebelum kita bahaskan lagi panjang, apa kata kita sendiri dengar atau korang pun dengar apa yang orang awam bagi komen, especially perempuan. Okey, kita turun terus kepada orang awam dan kita akan bertanya dan saksikan klip rolling pas ini. Tanya saya, setuju ke tak? Memang tak lah. Sebab benda yang dah ada, kenapa nak kena cari yang lain? Cuba beritahu. Tak cukup ke? Ke apa? Alah, itu semua alasan lah. Nak kahwin 2 lah, kahwin 3 lah, kahwin 4 lah. Semua tu alasan. Nak kata anak aja diri tu. Kalau rasa macam diri tu hargai sangat isteri, memang jagalah. Tak adanya satu apa, dicintai. Yang 2 dia memang tak. Aku tak suka. Tak boleh stres. Tak setuju. Sedangkan satu orang pun tak terjaga nak berpoligami. Orang berpoligami kalau dia mampu tak ada masalah. Kalau tak mampu buat masalah. Tak setuju. Tak setuju lah. Siapa nak berkongsi kan? Kalau dia mampu pun tak perlulah. Tak sokong. Bukan saya setuju abang dengan poligami ni. Sebab bila kita balik kerja penat-penat, kita rasa macam raja. Balik tu ada 2 kiri kanan dengan layan kan. Kalau kita mampu, boleh lah nak 2 tu. Tapi ikut juga tak boleh lah bini pertama Volvo, bini kedua Myvi. Mana boleh. Isteri pertama untuk dihargai, isteri kedua untuk dicintai. Tak boleh macam tu. Isteri pertama tu sakit lah nanti. Kalau macam tu takkan nak bagi lebih je dekat isteri kedua. Kalau ikutkan saya pun nak juga. Kan kita sendiri pun yang pernah dengar, sebenarnya kita untuk kahwin yang seterusnya tu adalah macam orang yang tak berkemampuan. Macam contoh janda ke, orang tu susah ke, ini tak. Yang dipilihnya yang seksi, yang nampak itu, yang nampak ini. Itu yang dipilih. Itu tak ada sebagai alasan lah. Kalau korang nak buat alasan, yang laki-laki nak buat alasan macam ikut sunnah ke apa ke, tak ada. Untuk para suami yang dekat luar sana, tak kisahlah korang famous ke tak famous ke, korang ada duit ke, korang tak ada duit ke, tak ada duit ke, tolong sangat-sangat jaga hati isteri tu. Korang tak tahu memanglah si isteri tu, okey tak apalah bang, saya setuju. Tak ada istilah tu. Perempuan tak ada pun sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Dah laki dia memang nak, takkanlah cakap tak boleh lah, tak boleh ni tak boleh. Itu hak dia, nak buat macam mana? So korang semua tolong sangat-sangat jagalah hati isteri korang, okey? Jadi itulah pandangan daripada orang awam. Jadi kita kat sini hanya mewakili saja pandangan orang awam, macam mana yang lelaki memahami poligami dan macam mana tadi kakak tadi memahami poligami. Tapi sebenarnya macam pendapat aku macam aku sendiri kalau diberi peluang untuk berpoligami. Ya, ini bini-bini masing-masing tengok ni. Bini masing-masing tengah tengok ni. Sayang, abang burak je. Agak gegel kan ni. Ini sangat sensitif bang, tapi kami beranikan diri. Kau jangan macam-macam, kan tak jadi untuk next episode sekarang. Sebab sebenarnya tujuan kami nak memberi info kepada orang awam kan. Walaupun kami korbankan diri kami sendiri. Dia sebenarnya macam ni macam aku tengok dekat laman web Jaiz ni. Kebanyakan lelaki dia akan gunakan ayat-ayat yang macam hikayat payung emas. Bagi kau pendapat kau lah. Kalau kau nak alasan kau untuk berpoligami ni lah, contoh apa alasan kau akan bagi?
Kalau kita lah sebenarnya takut juga sebenarnya kita ni. Tapi kalau ni pandangan lelaki lah, pandangan lelaki macam contoh alasan berpoligami ni, kalau bagi saya lah kan, kalau bagi aku lah kan, mungkin lebih kepada nafsu lah agaknya. Agaknya lah sebab sebab aku jalan ni benda ni, kadang kita berkeinginan nak lagi satu, nak kata mampu, boleh je sebenarnya. Kita boleh usaha. Betul. Ada 3 ke 4 kita boleh usaha. Selagi nyawa di kandung badan, selagi hati masih rasa, boleh. Tapi sebenarnya itulah lebih kepada nafsu lah. Ini saya korbankan diri saya, berani aku bercakap pasal nafsu ni. Dia macam mana cakap, dia ada sifat kadang nak try. Tak, kenapa aircon makin sejuk? Seram sejuk ni. Makin panas. Dia mungkin bermula daripada try market. So bila try market, menjadi pula kan. Menjadi. So bila menjadi itu ada trigger satu keinginan tu. So bila dah ada keinginan tu, mungkin akan carilah serik belok untuk buat alasan. Sebab apa dia pun nak berpoligami. Betul. Tapi macam bagi pendapat aku lah, kalau orang nak berpoligami ni, kalau setahu aku, kalau kau mampu, kau boleh adil, dan kau rasa kau boleh berikan semuanya dengan sempurna, itu rezeki kau. Tapi kalau menggunakan alasan zuriat, kalau zuriat, bagi macam aku, pendapat zuriat ni, aku kahwin bini pertama, aku tak ada zuriat, tak dapat, so aku perlukan bini yang kedua untuk dapat berikan keturunan. Tapi kalau pasal zuriat, banyak je kadang orang 10 tahun menunggu, tapi dia boleh bertahan kan. Tapi kau kena faham, kita dekat dunia moden sekarang ni, banyak alternatif untuk kau dapatkan. Betul. Yelah macam IVF ataupun ambil kata ubat-ubatan sampingan ke apa ke, adalah macam banyak benda boleh ikhtiar kan. Boleh ikhtiar. So bagi aku, kalau kau nak ambil satu alasan yang mana aku nak zuriat, aku dah lama tak berzuriat. Tapi zuriat ni sebenarnya rezeki. Sebab bila kita letakkan definisi mampu tu sendiri, mampu tu bukan dalam poket je bro. Betul. Bukan mampu duit je, mampu dari segi dari segi maksudnya menjaga perasaan sama-sama adil. Sebab kita tengok dekat nama web Jaiz ni, adil dan mampu berlaku adil di kalangan isteri-isteri dan berkemampuan memberikan nafkah zahir dan batin, tetap ditagih dan menjadi syarat utama bagi suami yang ingin berpoligami. Betul. Macam aku pernah dengar cerita lah, Ustaz, poligami ni sebenarnya bukan setakat kau mampu bagi kasih sayang. Betul. Let's say kalau kau beli iPhone 13 Pro warna pink dekat bini pertama, nombor 2 pun kena bagi benda yang sama. Detail baru adil. Itu baru adil. Baru adil dan sama. Orang bagi fair and square. Tapi adil pun sebenarnya banyak perception juga. Orang cakap kalau nak adil tu bukan dia tengok pemberian kita sama rata, tapi sesuai dengan keadaan tadi. Contoh bukan pembahagian sama rata dari segi fizikal lah. Fizikal, contoh lah perasaan. Bini pertama kita umur 14 tahun. Muda betul. Bukan bini contoh lah kan. Lepas itu anak abu. sorry. Bini kedua kita umur 14 tahun. Bini pertama 12 tahun. Lepas tu bini pertama minta yang beli kereta, kita beli kereta. Lepas tu bini kedua nak minta kereta pula, lesen tak ada. So kita kena carikan dia alternatif lain lah, supaya kita sama-sama adil. Sebenarnya sama-sama memberi sesuai dengan kapasiti masing-masing. Betul. Okay, setuju. Ikut pada level masing-masing lah. Padu juga saya ni. Betul lah. Macam dia tak salah kalau kau mampu. Tapi mampu tu kena tahu gak, mampu tu macam tadi cakap, bukan mampu dari segi kewangan, mampu dari segi masa, tenaga, kudrat dan juga keadilan. Bagi aku tengok pendapat-pendapat macam isteri-isteri yang di luar sana, kebanyakan diorang takut berpoligami ni bukan disebabkan aku takut diduakan, tak. Diorang takut akan mendatangkan ketidakadilan. Betul. Kesakitan pada diorang. Tapi kebanyakan lah yang aku tengok emosi diorang terganggu ni sebab apa tahu? Kadang banyaknya suami ni masa susah sama-sama dengan isteri pertama, bila dah senang tiba-tiba nak cari bini lain. Itu yang luka sebenarnya. Itu luka. Betul. Itu yang luka. Tapi kalau dia memang dari awal dah mampu, tiba-tiba dah ni, yang macam isu sekarang ni, mungkin dia jatuh bangun dengan isteri pertama, bila dah sampai tahap atas, tiba-tiba dia nak tambah satu lagi. So yang isteri pertama ni rasa macam kita nak letak diri kita, kalau bini kita boleh berpoligami kan, kau rasa kau nak bagi tak? Betul lah tu.
Memang tak lah Itu kat luar ni. Memang kita cari lelaki tu kan. Memang kena bijak lah kan. Tapi membezakan ni. Kalau kau tengok benda ni sidang dari luar kotak sikit lah. Kalau perempuan boleh berpoligami, aku rasa ramai dah lelaki dipoligami kan. Betul tak cakap? Tapi yelah, kalau perempuan boleh poligami, mungkin kalau lelaki pun boleh berpoligami dalam masa sama, kau rasa jadi apa? Sebab dah itu tu dah lari daripada dia. Memang hancur dah dunia ni kan. Tapi still, maksud dia kita still berjalan di atas syariat yang ialah yang agama kita ajar, kita berjalan. So sesuai lah, seimbang kan. Maksud dia kita tak menganiaya antara satu sama lain. Betul. Tak ada yang teraniaya. Jangan gunakan alasan yang tak logik untuk kau memuaskan nafsu, kehendak hati. Kehendak hati. Mentang-mentang kita dah ada begini-begini tu, nak tambah satu lagi. Kita tengok juga aspek-aspek lain kan. Aspek perasaan. Kadang-kadang yang tak mampu tu pun tiba-tiba boleh tak jadi yang mampu. sayangnya tak ada yang sayangnya bila dah ni, bila bab poligami je kan. Baru letakkan agama kat depan. Payung emas. Bab lain tak ada. Itu yang kita sayangkan. Maksudnya poligami je kan. Ini sunnah. Mana sunnah-sunnah yang lain? Benda lain tak kita nak buat, tiba-tiba boleh poligami, pandai pula. Jangan sampai saya pakai songkok ya kan. Jangan saya pakai songkok. Jadi sebenarnya kita ni bukan untuk bash mana-mana wanita ataupun lelaki tak. Jadi pada korang, kalau ada pendapat korang sendirilah. Korang boleh komen juga dekat situ kan. Korang boleh share juga. Mana tahu kat kawan ada orang yang mungkin boleh bagi pendapat. Just boleh tak masalah komen kita dekat. Just membawakan suara-suara netizen lah sebenarnya. So siapa nak kecam pun kecam dia. Kita bebas kat sini ni. Tak kisah nak kecam. Sebab lain orang lain pendapat dia. Betul. So jap, kita nak pergi lepas ni. Kalau kita jadi perempuan, apa yang kita rasa? Tu lepas ni lah Lepas ni guys. Lepas ni Bye.